Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala hadhihi an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah kita akan sambung balik tazkirah kita pada pagi ini, korban siri yang kedua. Kita sedia maklum, kita berada di bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haji. Bulan haji 2 bulan 10 hari, bermula daripada 1 Syawal sehinggalah 10 hari bulan Zulhijjah. Daripada peribadatan bulan haji ini, marilah sama-sama kita mengambil ibrah, pengajaran daripada kisah yang berlaku dalam peribadatan korban yang ada bagi mereka yang tidak menunaikan ibadat haji. Kalau yang giwang ibadat haji, tak apa, tak, dia telah melakukan satu kewajipan rukun Islam yang kelima. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada yang mereka ini mengerjakan ibadat haji menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala kerana perintahan daripada Allah menunaikan kewajipan rukun Islam yang kelima. Jadi dalam keadaan menunggang unta, ada yang dalam keadaan menunggang unta, ada dengan berbagai-bagai kenderaan. Itu kerana menuntut keparduan daripada Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Jadi kita sambung balik yang kedua, siri yang kedua ni kita akan bincang berkait dengan akikah. Kalau siapa ingat balik pada minggu lepas, kita telah merancang untuk berbincangan kita pada pagi ini, siri yang kedua ni, gabungan di antara ibadat korban, akikah dan nazar. Jadi sebelum kita pergi panjang lebar, kita pergi makna akikah dulu. Pada minggu lepas kita telah menceritakan tentang peribadatan bulan
haji ni dengan melakukan ibadat korban. Tak. Melakukan ibadat korban. Ibadat korban ni kita cerita sejarah dia, kisah Nabi Allah Ibrahim. Padahal pengorbanan ni banyak lagi yang berlaku, tapi masyhur ceritanya kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kalau ikutkan sejarah Islam, Nabi Adam, anak Nabi Adam telah melakukan pengorbanan Habil dan Qabil. Kalau siapa ingat sejarah dia lah. Begitulah Nabi-Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah. Ada pengorbanannya. Nabi Nuh ada pengorbanannya. Sehinggalah Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan meninggalkan tanah air, berdakwah ke satu negeri yang dinamakan negeri Yasrib ketika itu. Sekarang ni Madinatul Munawwarah. Pengorbanan yang sangat besar. Dan begitulah Nabi Musa alaihi salam melakukan pengorbanan yang besar juga, melawan Firaun dan mentadbir bumi, iaitu bumi yang disebut sebagai bumi Mesir, yang sampai kepada hari ini sejarah Islam itu berkembang di bumi Mesir. Hasil daripada pengorbanan Nabi Musa alaihi salam. Kita pergi pengibadatan yang kedua, iaitu ibadat akikah. Akikah ini cara ataupun disebut sebagai kaedah melakukan ataupun menyempurnakan akikah ini, hukumnya sama, sunat muakkad. Cuma perbezaan di antara korban dengan akikah bukan pada binatang tu, tetapi pada keadaan akikah boleh dilakukan selama-lamanya boleh akikah. Tak macam korban. Korban hanya boleh dilakukan pada satu hari nahar, hari raya, dan hak lain itu dipanggil hari-hari tasyrik, 11, 12 dan 13. Itu ibadatan korban. Jadi akikah ni boleh buat bila-bila masa saja. Sebab tu sangat beruntunglah bagi mereka yang bagi mereka yang menyambut ataupun kedatangan Idul Adha, lalu melakukan adhiyahnya, pengorbanan dia ni. Butung solah. Pasal apa? Korban tidak akan berlaku hari-hari lain. Akikah tak apa nak buat bila-bila pun. Tak. Jadi akikah ni untuk binatang korban mestilah an'am, binatang ternak. Sama juga korban pun binatang ternak. Nak sebelih akikah, nak buat akikah pun binatang ternak. Tak. Kalau kau tanya boleh tak nak buat ayam? Kalau kambing seekor, daging cecah juga dalam 10 kilo, 11 kilo contoh daging kambing. Dia pun nak buat ayam. Dia kata ayam ni boleh tak nak buat dalam 12 ekor? Dah ayam kan binatang ternak juga kan? Nisbah ataupun perbandingan kepada peribadatan saat ini tak disebut sebagai binatang ternak, iaitu unta, lembu. Walaupun ada satu pandangan yang mengatakan tak, dia kata sekiranya tak ada sangat dah. Tak ada sangat. Lembu tak ada, kurban tak ada, kambing pun tak ada, buta lagi tak ada, dia kata. Hak adanya binatang yang bersifat kaki pak. Macam ke lembu kurban kaki pak belaka tu. Dia kata boleh ke tak? Dia pun buat contoh. Contohnya arnak kalau ada. Ataupun lain daripada binatang jenis bahasa binatang ternak ni. Tak. Dia kata nak buat ayam tak padana, ayam kaki dua dia kata. Dia nak binatang kaki pak. Maka dia kata hak peribadatan korban saat ni tu tidak sunat. Sebab apa tak sunat? Nisbah kepada binatang saat ni
disunatkan kepada kita mereka yang nak melakukan ibadat korban ataupun nawak akikah ni ada manfaat bagi orang yang makan akan daging tersebut. Tu kalau kita tengok di dalam kitab Fathul Qarib ada menceritakan tentang kaedah-kaedah binatang saat ni. Dia selepas daripada bab jihad, dalam kitab tu dia akan sebut kitab hayawan, kitab pemburuan dan sembelihan. Jadi daripada ibadat akikah saat ni, boleh ke tak dalam satu ekor binatang tu yang nak dibuat korban, tak ada akikah dalam tu, nak sembelih dalam tu. Dalam seekor binatang nak sembelih ni, ada hak masuk gerbang, ada hak masuk akikah, ada hak masuk nazar, ada. Boleh ke tak hukumnya? Hukum kata boleh, tak ada masalah. Tak. Hukum kata boleh. Contohnya 2 korban untuk nazar. 2 korban untuk nazar. Kemudian 2 korban saat ni tu untuk korban sunat. Kemudian 3 lagi tu jadi 2, 4. 3 lagi tu 3 bahagian pada seekor binatang masuk untuk akikah, maka hukum kata boleh. Ataupun 3 daripada nazar boleh. 3 nazar, 2 akikah, 2 korban sunat boleh. Walaupun hukum kata boleh, ada sebenda situ yang kita kena jaga. Bila bunyi barang nazar ni, kena beringat lalu. Barang nazar ni barang wajib beri sekalian daripada hasil ataupun daging yang kita dapat daripada peribadatan korban saat ni. Kena beri. Kita tengok atas satu bahagian tu, atas satu seekor binatang tu, contohnya napa hak lebih? Kalau hak lain nazar ada hak 5, 6 lagi tu duduk pada hak sunat, akikah baik ataupun korban sunat baik. Tak apa. Hukum dia sama saja. Dalam masalah ibadat ni, nazar cukup-cukup dititik beratkan pada seekor binatang. Bila seorang tu menyembelih, contohnya ada 4 orang ni masuk nazar. 4 bahagian duduk pada nazar, jadi 3 bahagian lagi duduk pada akikah ataupun korban. Maka bila lebih hukum nazar duduk depan, hukum wajib duduk depan, maka binatang yang disembelih wajib kena jaga daripada tanduknya sehinggalah kepada ekornya. Wajib kena jaga. Maksud kena jaga ni sini, maksud daripada kena jaga ni, iaitu kita jaga setiap daripada kulitnya, bulunya, darahnya. Tu tak boleh kita nak main gurau dah boleh. Kalau ibadat korban, daripada kita tengok kenapa boleh ambil manfaat untuk kita beri kepada orang. Contoh daging, boleh. Tak, kemudian perut-perut lembu tu, tak, ataupun dia kata kenapa kulit-kulit daripada binatang saat ni, kita pun nak beri kepada orang mudah-mudah gitu. Boleh. Ataupun tak, ada kalanya perut saat ni orang buang, perut pula. Perut ada orang buang, tapi zaman ni buat mudah-mudah belaka. Perut lah ni. Tak. Kita kejut tengok bila mana dunia hari ni perut pun menjadi dipanggil menjadi harga bagi penjual-penjual saat ni. Tak, kalau kita fikir perut-perut saat ni tak, keadaan perut tu dengan busuknya dan sebagainya, jadi harga kat mana? Tak, ada kedai orang jual sup perut dan sebagainya. Mahal pula harga dia. Tak, lebih daripada daging dan tulang. Apa je jadi lagu tu? Kerana zaman ni zaman koh canggih. Buitik ataupun cara lagu mana orang jual perut, tak, ataupun jual apa ni, dipanggil perut kita hak duduk dalam perut lembu ni ataupun kambing dan sebagainya, tak, untuk cara proses. Tu kalau kita sikit-sikit ni padang pasung ke kapur saja lah. Tak, hak ni hak banyak-banyak ni. Orang tahu dia ambil, orang tahu dia ambil. Tak, ataupun orang tak ambil dia ambil. Ataupun disanggup beli dengan harga murah, tak, untuk dijual balik kepada orang.
Zaman ni zaman kau canggih. Tak, kalau kita tengok dalam YouTube tu, tak, cara dia buat mudah. Dia ambil kapur, dia bubuh dalam mesin basuh, tak. Kemudian dia basuh dalam mesin basuh gitu perut. Molek ada cuci. Tak. Jadi harga selalu. Kita takut kotor, tapi dia proses dah. Satu mesin basuh ni untuk basuh proses perut. Dia tak dalam, dia tak air, dia tak kapur. Tak. Kita biasa gosok dengan tangan dah, ronyoh-ronyoh gitu. Pakai buka, dia tanam nombor 5, ada salah dah. Lepas tu dia pun rebus, molek-molek ada. Dak orang beli dengan harga yang sangat mahal. Tu dunia hari ni kau canggih. Jadi rugilah kalau kita dah ambil manfaat daripada korban yang kita buat, dak untuk kita ambil manfaat beri kepada orang. Yang boleh buat masing-masing. Dulu ada berbuk mana perut ni, masa orang tak tahu cara nak buat. Zaman ni mudah. Kadang-kalinya bahan kapur ke apa dia, kapur seming tu. Orang buat melah tu, molek-molek ada buat basuh perut. Dulu nak cari kapur ni, tak kena pergi beli kapur sirih dan sebagainya. Zaman ni kau mudah. Tu habis itu. Tu sedikit daripada tip ataupun cara-cara nak mudah untuk basuh perut ni. Bila mana 3 perkara ni duduk pada seekor binatang. Kalaulah seekor binatang tu, contoh lembu, nazar tak ada. Tapi hak masuk bahagiannya korban dengan akikah saja, tak apa. Dia hanya 2 hukum saja. Tapi bila ada 3 ni, maka di sana hukum nazar terlebih duduk di depan. Dipanggil aulawiyat. Ni nisbah pada aulawiyat. Kenapa yang penting sekali kena mikir? Tu hak nazar tu. Hak korban barang sunat. Tak. Tu. Akikah sunat. Nazar wajib. Jaga lalu hukum wajib. Wajib di sini sebab nazar makna dia telah bersumpah. Supaya binatang saat ni diserahkan kepada orang. Bila dia masuk bahagian, contoh satu saja bahagian nazar, nang lagi akikah dengan korban dicapur situ. Satu bahagian saja kena cana pada seekor binatang saat ni. Satu bahagian saja. Makna tidak boleh lah binatang nazar ni hak yang diambil daripada tulang-tulang saat ni tu dia kena tanam balik dalam tanah. Barang nazar. Daging saat ni dia kena sedekah laki-laki, tidak lewat walaupun dia nak kerak di rumah. Barang nazar ni hak lekat-lekat di benda-benda hak yang mudah lekat. Contohnya dia kerak daging, lekat situ, lekat sini, maka barang nazar ni kena cakna sungguhlah. Jangan awak sama macam korban gitu. Jangan awak sama. Hukum lain tu. Hukum wajib ni sekalian daripada bahagian yang kita masuk, ataupun kalau kita niat seekor binatang untuk dinazarkan dia, seekor binatang nak pergi belaka, start daripada tanduk sampai kepada sampailah kepada ekor, wajib kena cermat dalam bahagian hukum. Wajib kena cermat. Siapa-siapa buat pengurusan ataupun dia cakna dalam bab nazar, dia nak buat tapi buat ala kadar itu tidak melepasi hukum nazar. Bila tak kena, tak selesai, tak selamat. Tu. Ramai orang nazar nak anak. Tak. Dia kata kalaulah aku boleh, contohlah dia kata kalaulah aku boleh anak lelaki, ataupun aku boleh anak perempuan, aku bernazar untuk menyembelih seekor kambing bagi makan kat orang. Contoh dia kata gitu. Maka bila mana boleh anak ni, dia pun binatang yang dinazar tu wajib diserah belaka. Masuk serah saat ni bermula dari kalau dia kata nak makan. Tak, berbeza dia beri saja. Dia hukum kok gitu. Dia tak sama hukum kita ni bersumpah atau bernazar untuk menyelesaikan satu-satu benda. Contohnya kita nak nazar seekor kambing, tiba-tiba kita beri lembu, tak apa, tak besar tak apa. Tu jangan tak kecek. Kalau seekor binatang kita nazar nak beri, tak, kita niat nak beri, bukan nak sembelih, nak beri, boleh kita beri seekor. Kalau kita niat kita beli dengan orang, kemudian kita serah, pasal apa? Kita nazar. Kalau kita niat nak sembelih,
daging we makan kat orang, kena we makan lelaki-lelaki. Lagu mana pula dari segi hukum bernazar, kita akan cerita selepas daripada siri yang kedua ni insya-Allah. Hukum bernazar pula. Sekarang ni kita cerita akikah. Akikah ini disunatkan bagi kanak-kanak yang baru lahir. Ramai orang yang peling dari segi hukum. Tak. Peling ni maksudnya ikut down, janji buat sudah, dia kata gitu. Tidak sedar dia buat tu menghabiskan pitih. Pasal apa? Tak jadi akikah, dia jadi sembelih saja. We makan kat orang saja. Tidak akan jadi pahala hak sunat muakkad tu tak ada. Macam korban kau kita cerita baru ni. Tak bagi cara betul dengan kaedah dia hanya boleh sembelih. Boleh we makan kat orang. Nisbah dari segi pahala we makan kat orang bukan pahala korban dia dapat. Dari segi akikah, bila mana akikah saat ni disunatkan, hukum sunat. Kalau daging korban sunat kita ambil daging saat ni tu, kita beri secara mentah-mentah, kita bagi kepada 1/3. Itu daging korban. Bagaimana pula dengan akikah? Akikah ni hukumnya sama, bagi 3 juga. Daripada akikah saat ni tu, daripada akikah, di sini ada 2 pendapat. Yang pertama, akikah disunatkan, hukum sunat juga, tidak ada wajib. Hukum sunat memasak binatang tu. Daging yang kita ambil untuk akikah ni sunat kita masak, boleh pahala besar. Guana pula hukum kalau nak bagi terus. Tak. Dia tak mau masak, dia nak bagi daging terus, hak mentah-mentah. Lagilah semua pahala afdal tu tak dapat. Gitu. Tak. Tapi kalau dia nak dapat hak pahala sunat ni, sunat masak. Tu sunat masak. Dia kata banyak lah kalau masak gak susah. Tak. Nak bagi lagi kat orang, tak banyak barang kena beli. Macam-macam. Tak. Macam-macam. Daging saat ni. Dia kata hukum kata sunat. Sunat. Sebab itu dalam berakikah ni, walaupun kita nak melih pada hari raya haji tu, kita nak masuk juga akikah dalam tu, hukum kata boleh. Tapi sunat buat gitu. Daripada binatang saat ni, hak kita masak-masak tu boleh makan ke tak? Contoh soalan dia. Boleh makan ke tak? Boleh makan, tak ada masalah untuk akikah ni. Lalu ada orang tanya, dia kata boleh ke tak akikah saat ni dak akikah daripada binatang yang kita buat, dak akikah ni kita nak sipang daging tu, boleh, tak ada masalah. Sama juga dengan daging korban, dia nak sipang seminggu disipang dalam peti, tak apa tak, boleh. Tetapi afdalnya daging yang afdalnya hak barang nak sedekah saat itu daging yang mentah kalau korban. Hak ni masak, dia bukan masak hari ni sipang seminggu baru bagi pula. Maknanya bagi selalulah kepada siapa dia ni? Fakir miskin. Kepada fakir miskin. Lagu pun mana pula hak lain tu tersipang pada orang lain, tak apa. Kita masak daging tu. Dia kata atas ekor binatang akikah ni, tak, kita masak belaka semua sekali, sikit saja 1/3 daripada tu kita bagi pada fakir miskin, sesat dah hukum. Hak lain tu sipang lapis sipang lah, nak bagi kat orang berilah, tak ada masalah. Orang kaya boleh makan ke tak? Boleh. Dalam kitab Fathul Qari sebut, tak, kitab Fathul Qari sebut, dari segi hukum, kalau orang lain nak makan pun tak ada masalah. Orang kaya nak makan pun tak ada masalah. Janji selesai dulu hak fakir miskin. Ataupun kita spare dah, sipang dah untuk fakir miskin, kita sipang dah. Dah. Bila kita sipang dah hak fakir miskin, kemudian hak lain tu kita nak guna dulu, tak apa. Yang penting fakir miskin tu kita ada simpanan untuk dia. Tu dari segi hukum, kalaulah kita nak buat betul-betul ibadat korban saat ni dan ibadat akikah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi peribadatan akikah, dari segi peribadatan akikah, kita kena ingat bila mana akikah saat ni
ada kalanya orang buat anak dah lepas daripada balik dah 20 tahun umur akikah munasabah. Ada dikata masa kecil dah dah akikah lagi. Dah. Dah ni umur apa? 45 baru nak akikah. 45 ni bukan seruak akikah, orang seruak korban. Hukum akikah ni afdal 7 hari daripada hari beranak. 7 hari afdal. Contohnya hari ni beranak 7 hari kemudian dia pun akikah. Disunatkan pada hari yang ketujuh ni dak. Disunatkan pada hari yang ketujuh ni beri nama anak, gunting rambut anak, dipanggil cukur kepala. Cukur rambut anak tu. Beri nama. Dan ada di kalangan dak ulama-ulama yang ambil tafa'u daripada hari 7 hari ni dak dengan memberi nama, kemudian mendoakan kepada anak ni dengan kesejahteraan. Orang panggil tahnik, belah mulut. Hari yang ketujuh belah mulut budak. Dak. Tu ada orang tak percaya dengan masalah belah mulut, biar dia lah. Tu dia kata belah mulut baik belah bisa mulut belah dah. Ada buat nganying gitu kat dia. Dak ada orang tafa'u kalau mulah mana belah halik Tok Guru ni Aziz dulu, arwah dia tiap-tiap pagi Jumaat akan orang datang ke masjid dia untuk mentahnik budak. Cukup kepala lepas tu tahnik belah mulut. Tu supaya mengambil daripada keberkatan. Orang panggil tupang berkat lah. Nak ambil keberkatan Tok Guru tak ada. Tupang berkat Tok Guru. Supaya anak-anak ni jadi orang yang soleh ataupun anak jadi orang yang baik. Tu ibadat akikah. Dan disunatkan juga hari yang ketujuh ni sembelih, beri makan kat orang. Sebab apa akikah ni? Gembiranya boleh anak. Gembiranya boleh anak. Hari ni ramai orang boleh anak. Tapi walaupun dia ramai boleh anak, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda syukur ni, lalu dia menyembelih binatang tersebut dengan niat akikah kepada anak, beri makan kepada orang. Ni panggil tanda gembira. Anak tak makan, pasal anak kecil lagi dak. Tapi beri makan kepada apa panggil? Bagi makan kepada orang ramai. Tu dengan kegembiraan saat ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika mana lahir, pak saudara dia sendiri menyembelih unta. Apa tahap tu? Kegembiraannya melahirkan seorang anak namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh anak ramai-ramai tapi tak ada tanda syukur. Ada kalanya boleh anak ramai keluar pula dia nak marah, kata keluar anak ramai. Hak tak ada anak. Hak anak ramai duk lebihkan anak. Maka yang demikian Allah Ta'ala anugerahkan anak ni, kita ambil manfaat dengan kita melakukan ibadat akikah. Bila mana kita melakukan ibadat akikah saat ni kita beri makan kepada orang, niat hati gembira. Ada orang buat akikah, orang buat akikah, hal keadaan akikah dia ni umur lebih daripada balik dah. Saat ni kita sebut hukum afdal buat akikah dalam masa 7 hari. Dalam masa 7 hari. Hukum kata boleh ke tak? Kalau orang tanya kita boleh ke tak nak buat akikah selepas pada 7 hari, sebulan ke, setahun ke umur, 2 tahun ke, ataupun sebelum daripada balik, hukum kata boleh. Tapi nisbah pada afdal tu. Sebab apa kata di sana ada afdal? Dalam satu kitab ada menyebut akikah saat ni ada satu pandangan ulama menyebut, ana lupa daripada syarah kitab mana, cuma hak ni ana masa ngaji dulu dalam kitab tu ada dan kita catat lah, nanti anda tengok balik. Ada disebut akikah ni hanya boleh dilakukan dan menjadi sunat muakkad kepada kanak-kanak yang umurnya 7 hari saja. Tidak royak pun lebih dari tu, royak. Tu. Maka di sana ada pandangan ulama meletakkan afdal situ. Kerana apa? Ada pandangan tu.
Dan selepas daripada 7 hari ni, dia nak buat juga akikah. Lagu mana hukum dia? Dia nak buat juga. Boleh. Tapi sunat muakkad saat ni tu, hak yang disebut sebelum daripada balik. Nisbah pada afdal 7 hari tu. Jadi itu kita faham. Dah dikata selepas daripada umur, selepas daripada umur berapa? Umur 15 tahun contoh. Balik dah. Baik lelaki, baik puang. Kayak kita cerita berapa pergi yang. Ni pun dah bolak segera orang. Nak buat akikah. Dah, guana ustaz. Boleh ke tak? Kita nak buat seekor lembu. Boleh ke tak? Kita nak buat seekor kambing. Duduk bolak situ. Kayak kita bincang. Sekarang ni, lagu mana hukum selepas daripada balik nak buat akikah? Selepas daripada balik nak buat akikah. Selepas daripada balik ni, orang dah buat dah akikah. Jadi balik air gitu macam budak-budak semula. Dia budak-budak ni bukan guna piti dia nak buat akikah. Ingat baik. Kegembiraan mak ayah kerana boleh anak, sukanya ayah ni, mak ni, tu pun bukan mak yang kena buat, ayah kena buat. Sukanya ayah kerana melahirkan seorang anak, ataupun pak saudara disuka, lalu dia ada harta lebih daripada makan minum dia. Lebih pada makan minum, lebih daripada belanja nafkah hidup dia. Lalu dia pun ambil daripada harta saat itu, menyembelih seekor binatang, ataupun satu bahagian daripada korban binatang tersebut untuk dijadikan akikah kerana kegembiraan untuk anak. Baru hukum akikah jadi. Kalau mai pakai piti, bahan piti anak simpan dalam tabung. Ataupun disimpan dalam tabung haji, simpan dalam bank ke. Mak simpan masa kecil, tapi niat untuk anak. Contoh, mak kata, ni duit ni hamba simpan untuk mu ni besar-besar esok-esok. Tu. Tiba-tiba orang ajak masuk akikah. Dia pun tanya, anakmu dulu akikah dah lagi? Dia tanya kita, anakmu dulu akikah dah lagi? Dia pun kata, dah akikah lagi. Dah apa dah buat akikah masa budak-budak ni? Untung. Dia kata, dia pun bincang nantilah, bincang ngetuk lelaki dulu, katanya mak. Dia pun tengok dalam tabung ataupun dalam simpanan buku bank anak ni, dia kata duit anak ada, dia kata. Tu. Walaupun tak banyak ada, dia kata. Gimana kalau kita buat akikah untuk anak? Dia nak buat gitu. Kena faham baik. Hukum kata dalam bab akikah ni, bukan pakai pitih anak nak buat akikah. Pitih pok. Tu sunat gis tu. Kalau anak tu belum balik lagi, kalau anak tu belum balik lagi, maka kalau kita ambil guna buat akikah, wajib ganti semula. Ya tu pagi tu, ya. Bagaimana pula selepas daripada balik baru nak buat akikah? Tak jadi akikah dah, jadi korban. Lah, kita ingat atas niat. Selepas itulah anak-anak yang sudah ada kerjaya sendiri, walaupun masa budak dulu dia tak buat akikah, dia tak buat masa budak-budak akikah, dia tak buat. Mak dia pun tak pernah buat, ayah tak pernah buat, pak saudara pun tak pernah buat ke dia. Kemudian masuk umurnya berapa? 15 tahun. Kemudian ada piti sendiri, makna dia akan balik dah. Bila lagu tu, dia pun ambil duit dia sendiri, dia kata, ginilah, saya nak buat akikah. Tu yang terbaik akikah ketika itu bukan akikah, iaitu korban. Selepas pada balik, korban lah. Dia kata, walaupun pada ketika kecil dulu dah buat akikah lagi, ya. Tu akikah ni kegembiraan mak ayah kerana boleh anak, bukan kerana anak bersejalah dah. Tu mak ayah yang buat. Tu akikah. Tiba-tiba kita besar kita diri akikah. Bukan akikah kita ni kekah dia panggil. Istilah kekah ni tak tahu ikut dah bahan dia. Janji Rasul buat gini. Sebab tu kalau kita belajar bab hukum, ni barang dia. Barang dalam bab akikah. Nak cari pahala sunat, tapi buat ikut dah gitu. Boleh makan kat orang boleh. Tapi nisbah sunat muakkad tu tak dapat. Sebab apa? Tak kena cara. Tu. Kemudian dikata dalam bab akikah ni lagi.
Bila dah anak ni besar, buat korban lah, tak ada masalah. Korban ni pak boleh buat, pak boleh korbankan untuk anak. Korban ni kita sendiri pun boleh buat. Tak ada masalah. Ada pitih, masuk. Tak ada pitih, mak ayah nak masuk untuk anak, masuk. Tak ada masalah. Habis. Untuk bahagian akikah. Dia kata anak saya mati dah. Soalan. Anak saya mati dah, dia kata. Tak. Boleh tak saya nak akikahkan kepada anak saya? Anak mati nak akikah. Boleh ke tak? Yang pertama, orang mati ni dak ayah akikah, dak ayah korban lah. Cuma boleh ambil pahala beri ke dia. Boleh, tak ada masalah. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua, lagu mana kalau kita nak buat akikah untuk anak, niat dah untuk akikah untuk anak, tiba-tiba anak tu mati, hukum kata harus, sunat tak ada, harus saja. Tak ada masalah deh. Tak ada masalah, hukumnya harus. Maka yang demikian tu dari segi hukum untuk buat akikah. Hak yang hidup saja pergi ke hukum sunat. Ingat tu. Hukum akikah tak ada wajib. Hukum akikah hanya ada 3 hukum saja. Tu. Hukum akikah hanya ada 2 hukum saja. Yang pertama hukum dia sunat, yang kedua hukumnya harus. Harus ayat dah tadi. Kerana apa harus? Hak sunat sebab hidup, hak harus jika berlaku demikian niat nak buat. Hak harus. Bagaimana pula hukum korban? Hukum korban kalau dia makan kepada hukum korban dia pun niat kepada si mati. Hukum korban bukan niat kepada si mati, bukan niat kepada si mati, tetapi niat memberi pahala kepada si mati saja. Macam orang sedekah gitu juga. Tak. Contohnya dia ada 10 ya. Dia sedekah kepada orang. 10 ya saat ni tu, tak, orang KL panggil RM10. Kita bahasa Terengganu ni 10 ya je. 10 ya ni dia beri kepada orang, dia niat kepada si mati. Bukan dia kata ini hak si mati, bukan. Dia kata niat kepada si mati. Pahala tu boleh. Sama juga dengan korban ni. Tu. Bagaimana pula dia niat nazar untuk orang mati? Kalau dia niat nazar. Masa nazar tu masih hidup. Kemudian dia mati. Lagu mana? Kita akan cerita dalam bab nazar akan datang insya-Allah siri yang ketiga sebelum gelas. Bab apa dak royak lalu hukum? Sabarlah. Barang ni kena ngaji. Nak tahu selalu belaka, tak? Lepas ni belajar. Sebab itu, qalilan pasara kasira. Sikit-sikit lama-lama jadi banyak. Mana ada orang ngaji hari ni alim lalu ada. Tak? Tu. Kemudian dia kata dalam bab akikah lagi ni, anak laki-laki berapa bahagian, anak perempuan berapa bahagian. Tu. Kalau anak lelaki, disunatkan 2 bahagian. Kalau kambing 2 ekor. Apa yang parak dengan anak lelaki? Dan anak puang berapa pula? Anak puang ni disunatkan 1 ekor ataupun 1 bahagian daripada 7 bahagian binatang besar. Kalau kambing 1 ekor kambing, kalau bahagian sekian. Tak, padahal dia jangan cerita berkait dengan siapa makan banyak. Kalau tengok pada makan banyak, apa makan banyak. Tak, jangan tengok bab makan. Tu. Jangan tengok bab pitih, orang ada pitih kali. Tak. Hukum kata akikah ni afdal bagi anak laki 2 ekor, afdal ni hukum kata sunat dilebihkan laki daripada puang. Dalam Quran patut sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki ni barang orang panggil barang miping. Barang duduk depan, dia duduk kawal. Sebab tu orang puang tak boleh kawal harta, orang lelaki boleh kawal harta. Tak? Tiba-tiba tak orang puang kawal harta pun orang nak hidup. Orang lelaki yang kawal, orang puang boleh nak ada harta boleh, tetapi dia tidak boleh mengawal harta, khususnya harta laki-laki dan sebagainya. Dalam bab harta saka pun dia boleh segiang. Orang puang boleh segiang, orang lelaki 2 bahagian.
Dalam bab atas saka. Hak tu kita cerita di siri yang lain berkait dengan faraid pula, insya-Allah. Sikit sebanyak untuk pemahaman kita bersama. Jadi dalam masalah akikah ni, contohnya kita masuk orang puang 2 giang, orang lelaki pun 2 giang juga, tak apa. Dia tak ada masalah. Dia tak balas situ, tak balas. Tu. Dia nak buat orang lelaki segiang, orang puang 2 giang. Balas tak? Tak balas juga. Lah tadi kata suruh buat 2. Sunat. Cerita barang sunat ni gini. Kita pergi kat hukum. Kita jangan membatasi hukum. Hukum kata sunat. Akikah sunat. Pegang hukum. Akikah sunat. Korban pun sunat. Bila cerita dalam bab sunat, belajar saja hukum jadi wajib nak buat tu. Nak buat tu kena belajar. Jangan buat ikut dah. Bermula daripada bab sunat ni, A sampai kepada Z, pengurusan dia sunat laki-laki. Tu hukum asal tu. Contohnya kita masuk ibadat akikah. Akikah ni hukumnya apa? Sunat. Pegang molek hukum sunat, maka yang demikian tak melibatkan dengan kita kata pembelian dia binatang dan sebagainya bagi hak tu sunat laki-laki. Kok mana hak jadi wajibnya? Belajar nak buat akikah tu wajib. Ramai orang tak belajar tapi nak buat. Dia nak ambil hak sunat, dia tak sedar ada wajib depan. Hak sunat, sebab itu hukum dalam bab belajar ni tak nanti ada live ke mana tempat, tak ada masalah. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna yang wajib, tak melainkan dengan yang wajib juga. Nisbah kepada hukum saat ni, peribadatan akikah hukumnya sunat. Nak buat akikah tu, orang tanya nak buat akikah, nak buat tak? Nak buat sunat. Bila nak buat akikah, belajar jadi wajib. Kena belajar juga, jangan buat ikut dang gitu. Jadi lagu mana pula hukum seka dengan 2 ekor saat ni? Hukum seka, contohnya anak lelaki. Ayah ni dia nak buat akikah untuk anak lelaki. Tapi dia tak ada. Dia tak ada duit. Dia hanya ada boleh beli seekor je kambing. Ataupun lembu, dia boleh hanya masuk 1 bahagian saja. Dan malam ni kan, segi yang 650. Tu, dia kata, tarpang lah pula 1 bahagian. Boleh tak nak buat gitu? Dan hukum kata boleh. Sebab tu cerita bab sunat. Boleh nak buat tahun ni 1 bahagian, tarpang pun 1 bahagian untuk seorang anak lelaki ni. Boleh. Bagaimana pula dia nak buat 2-2 sekaligus untuk anak lelaki, 2 giang sekaligus untuk seorang anak lelaki ni? Boleh juga. Bagaimana pula dia kata kita nak buat segiang saja, tak mahu buat 2 bagian. Ayah saat ni nak buat akikah untuk anak, lalu dia hanya nak buat sebahagian saja. Hukum kata boleh juga, tetapi pahala afdal tak dapat. Tak ada. Jadi akikah ni gini, senang. Yang pertama sekali, siapa-siapa yang nak buat akikah, dia ada piti, tak cukup buat. Tak cukup jangan buat lagi. Gitu. Ni dok tebang juga nak buat sehingga sampai ngikih apakah piti, tak jadi lagu tu, pahala tak ada. Tu dalam bab akikah. Nak puang senang je. Contoh jangan ambil separuh pula. Contohnya sebahagian 650 dia kerak pula. Tak jadi 300 lebih. Jangan buat gitu. 325 ya, 325 ya tahun ni, tahun depan pula jangan. Akikah ni ingat nak buat masa-masa bila pun boleh. Hari korban pun boleh. Hari lain-lain contohnya ni dak masuk korban lagi ni. Tak boleh juga nak buat, tak ada masalah. Tu dari segi hukum akikah. Kalau ada kata start boleh ke tak lembu ataupun kambing yang kita masuk bahagian saat ni, tak, daripada bahagian tu kita kerak separuh-separuh. Contohnya kita masuk korban 1 bahagian, akikah 1 bahagian, tapi untuk anak lelaki, maka hukum kata boleh juga, tak ada masalah. Tetapi di sini cara bab dia afdal. Tak ada hukum kata tidak sah. Dia tak cerita gitu. Tengok dalam bab korban.
Dalam kitab Fathul Qari ada cerita berkait dengan demikian. Syarah dia pun ada berkait dengan ibadat akikah. Dalam ibadat akikah ni walaupun ada bertentangan pandangan-pandangan ulama. Ada ulama kata dak, sebaik-baiknya tidak payah buat lah. Kalau lah kita nak buat tahun ni seekor, tahun depan seekor. Ada pandangan ulama kata gitu. Tak. Kenapa dicerita saat ni tu? Yang pertama, atas jalan tapa'u, jalan nak selamat. Ada kalinya kau buat tahun ni segiang untuk anak lelaki, tahun depan segiang pula nak akikah ni. Boleh hukumnya. Tapi dari segi afdal dah dapat. Atas jalan tapa'u, nak selamat daripada hak yang jenis buat lagu ni, ada ulama meletakkan, dia kata gini, laki 2 giang. Tu yang kita temu laki tak banyak, laki 2 giang. Puang segiang. Nak atas jalan selamat, nak boleh pahala afdal lah tu. Tak. Ada kala orang buat, dia buat juga. Tapi, gitu. Tak. Selepas panggil lepas-lepas batuk tangga je. Janji nak buat, ada peti, buat. Tu. Kalau korban dia lain. Korban contoh tahun ni, kita ada korban nak buat 5 ekor. Lalu kita masuk satu bahagian daripada banyak-banyak binatang yang nak dikorban. Seekor ada 7 giang. Seekor ada 7 giang. Satu daripadanya kita nak masuk, ada ganda pitih, ada banyak ning je. Tak? Tu. Maka tak ada masalah. Korban dia lain hukum dia. Akikah ya gitu. Sebab itu bagi orang perempuan pula, tak, afdal sunat dia akan dapat dengan kelebihan memadai dengan seekor padang dah. Padang dah dengan seekor binatang. Kalau kambing lah. Kalau lembu mesti satu bahagian daripada 7 bahagian. Jadi tu bicara dalam bab korban, dalam bab akikah. Ingat tu hamba sebut dah awal-awal tadi. Kalau ada korban, ada akikah, ada nazar. Hak 2 korban dengan akikah tu sunat. Hukum dalam bab nazar, hak sebahagian tu adalah wajib. Jaga sungguh-sungguh. Takut-takut silap hukum. Tu. Jangan samakan hukum wajib dengan hukum sunat. Tak sama. Tak. Kalau hukum wajib, tetap dengan wajib. Tetap dengan wajib. Jangan buat macam hak wajib jadi ke sunat belaka, jangan. Bagaimana pula atas satu bahagian tu, atas seekor binatang tu banyak nazar daripada sunat, hak korban baik ataupun akikah baik, hukum akan berubah. Atas seekor lembu, walaupun orang masuk tak, 3 daripadanya korban, 1 daripadanya 3 daripadanya korban, 4 daripadanya nazar. Maknanya lebih sen nazar daripada korban. Hukum kata seekor lembu tu dikira wajib belaka. Jaga barang wajib. Start daripada kulit, tanya orang. Kata ada contohnya kulit lah. Tak. Tanya orang, ada nak beli tak kulit ni? Tak boleh jual. Tak boleh jual. Pasal apa? Hukum wajib duduk pak tu. Pak barang nazar tu jadi wajib. Jadi hak 3 ni dipanggil kena turut. Kena turut daripada barang wajib saat ni. Contohnya kulit. Kata dah mana kita kulit nak lepas tak? Nak bagi kat orang kedok kulit ni. Tu. Wajib tanya dulu. Tak. 3 orang saat ni daripada hak masuk korban tanya, nak dah kulit ni? Tak ambuh. Bila tak ambuh, kita hak pak ni buat keputusan. Ada ke tak orang nak? Kita tanya orang. Kalau kita bagi pakai miskin ni, dia ambil dah kulit. Dia kata ambil kita tak kira. Kulit dia ni pun jadi boleh buat rojong. Ambil pernah buat bawa ni kulit. Tak. Masa korban tahun lepas lah. Bukan kita buat, adik-beradik buat. Jadi kita pun terang makan sekali. Rasa macam getah molek nak ngak kulit tekak dia, kulit gelebih binatang ni. Tak. Kalau lembu dia kerah. Kalau kita bakar dulu, kita rebuh dia jadi lembek. Kenyar-kenyar gitu isi. Kalau tak dalam rojok memang sedap sungguh tu. Ni bukan nak suruh liu ni. Maknanya saat ni ada orang nak benda gitu. Contoh. Dah kira lah siapa-siapa nak, dah semestinya hamba sebut saat ni hamba nak dah. Maksudnya siapa-siapa buat ada ibadat nazar situ, wajib ambil beri pada orang. Pasal apa ada orang nak? Dia pun ambil pergi lepak. Tak bawa rumah. Kita pernah kena barang gitu. Tak. Dia kata saya nak dulang ni. Tak. Nak kulit lembu ni.
Kata tak dulu duk bawah rumah. Kita tak bawah rumah. Kita kata kenapa ya busuk sangat seminggu. Busuk kau. Kata kenapa ya busuk sangat ni. Nak kata dak kambuh dah. Ni bukan nazar ni, cerita barang orang yang no. Bila tak bawah rumah ni kok kena busuk. Dia tak pula duk bawah beledi. Tak duk bawah beledi. Bila kita buka kena bapak ulat. Ulat duk makan kulit. Makna saat ni dah. Tu. Dia ambil dulang saat ni, dia nak. Tapi dia buat gitu. Kalau nazar tak boleh. Nazar tak boleh. Pasal apa? Kena tanya dulu orang. Nak ke tak ni? Kalau ada orang nak barang ni, maka wajib dia kena ambil, beri pada orang ni. Sehingga daripada tanduk sampai pada kepala. Dia kata tak ada orang nak tanduk, dia kata. Kuku lembu pun tak ada orang nak. Kuku. Kaki orang nak. Kuku tak ada. Bulu tak ada orang nak. Tak. Ataupun sisa-sisa daripada binatang saat ni tak ada orang nak dah. Wajib hak 4 orang ataupun 4 giang jadi masuk nazar ni, wajib dia kena ambil perjalanan. Kenapa dia? Wajib gali-gali tam kambuh. Jangan boleh lepas makan ke binatang gitu. Ni hukum nazar. Ingat baik tu. Wajib. Pasal apa? Ada nazar lebih dari segi seekor binatang tu. Tu. Bila lagu tu kita faham lah. Inilah hukum yang melibatkan nazar ataupun akikah ataupun korban. Tu siri yang kedua ni kita akan bincang berkait dengan kita perbincangan kita ni berkait dengan ibadat akikah. Baik tu orang puang baik, dak mak ayah baik, nak buat akikah untuk anak-anak, ambillah belajarlah sikit sebanyak, tanyalah ustaz-ustaz dan sebagainya, dak untuk berkaitan dengan ibadat akikah. Tu hamba tak ada masalah. Hamba takut kerugian tu berlaku kepada orang yang masuk giang. Sebab apa? Dia hanya nak masuk sebab dia ada pitih tapi tak belajar. Jadi ambillah peluang ni, alhamdulillah. Dibuka dah kepada kita semua untuk mendengar, dah belajar di surau-surau masjid. Selepas pada ni lah di Terengganu ni tunggu arahan rasmi lah dulu daripada Sultan untuk aktiviti-aktiviti masjid. Walaupun demikian, kita boleh tatak dalam beberapa program, perkara, perbincangan untuk ibadat korban insya-Allah dan ibadat akikah. Dan insya-Allah kita akan sambung balik untuk siri yang ketiga pada minggu hadapan, ibadat nazar. Selepas daripada tu, kita akan buat kesimpulan tiga-tiga ni. Kenapa tujuan? Kenapa manfaat? Apakah hikmah daripada tu? Semuanya disebut di dalam kitab Fathul Qari. Ada disebut sekaliannya. Sebab apa? Di sana ada 3 hukum. Ada akikah. Sebab apa? Adanya korban. Sebab apa? Adanya nazar. Sebab apa? Maka mudah-mudahan dengan pelajaran kita pada pagi ni sedikit daripada peringatan untuk saya jugalah. Barang-barang ni berperingat sebelum kita masuk kesimpulan segala tiga-tiga ni. Dan satu lagi dipanggil zabaih dalam bab sembelih. Dalam bab sembelih pun ada disebut di dalam kitab berkait dengan demikian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu yang sedikit ini untuk sama-sama kita tatak, kita mengamalkannya. Yang penting ingat, nak buat satu-satu benda pun belajar. Nak buat satu-satu benda pun belajar. Jangan buat dulu baru belajar ke dia. Ramai orang pergi buat ibadat haji, orang buat ibadat umrah, pergi dulu. Pasal apa? Ada pitih, belajar ke dia. Ada pitih tak apalah, boleh pergi pula. Dah kita ni, kalau kita belajar ke dia, tak, pergi dulu. Pitih habis dah. Nak pergi pula agak-agak bila? Mana ke tahu? Maka yang demikian, itulah untung seseorang itu menuntut akan perkara yang mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok di sini soalan-soalan pun telah pun kita tudah. Dan sekali lagi makluman, masih lagi dibuka kepada orang yang hendak menyertai korban perdana di Simpang Satung Paka di bawah Markas Ehsan. Masih lagi dibuka
masih lagi dibuka dengan harga satu bahagian 600 setengah. Tu 600 setengah. Jadi saya mengharapkan semua yang masih lagi ada sedikit daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah, dak menyumbang sedikit sebanyak untuk kita sama-sama berkorban pada raya haji tahun ini, insya-Allah. Jadi sekadar itulah dulu daripada saya. Segala keterlanjuran kata, tersalah bahasa dan sebagainya, saya minta maaf banyak kepada semua yang menonton. Saya ucapkan terima kasih yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kedhaifan, tersalah kata dan sebagainya, saya minta maaf. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant amantu su'a wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.